هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحفي في ثوبه فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال أيوب: وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, satu ketika Nabi Allah Ayub alaihi salam tengah mandi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cerita dekat sahabat dia cerita kisah Nabi Ayub. Ini wahyu Tuhan beritahu dekat Nabi. Kalau tidak, Nabi pun tak tahu. Allah beritahu dekat Nabi, Nabi beritahu dekat sahabat. Nabi kata satu masa dulu ketika Nabi Ayub alaihi salam tengah mandi, fakharra alaihi jarad min zahab. Tiba Allah Subhanahu wa taala lepas mai cekok belalang emas. Belalang, jarad belalang. Belalang tu belalang emas. Jatuh atas badan dia tengah dia duduk mandi. Faja'ala Ayyub yahdi fi thawbih. Nabi Ayub alaihi salam ni bila belalang emas jatuh atas badan dia, dia ambil kain dia khibah belalang tu bagi jatuh Allah. Fanadahu rabbuhu azza wa jalla. Bila Nabi Ayub buat macam tu, Allah berseru kepada Nabi Ayub. Allah kata, ya Ayub, alam akun aghnaituka amma tara. Tuhan kata dekat Nabi Ayub ni, Tuhan kata, wahai Ayub, bukankah aku telah buat kamu supaya kamu jadi kaya? Tengah duduk mandi, tiba-tiba belalang emas jatuh atas badan. Bukankah aku nak bagi satu kaya dekat hang? Qala Ayyub, jawab Nabi Ayub alaihi salam, dia kata, bala wa izzati. Nabi Ayub kata, ya, betul, demi kemuliaanmu ya Allah, apa yang engkau kata betul. Bagi belalang mah, walakin la ghina bi an barakatik. Tapi kata Nabi Ayub, bagi aku tidak ada yang lebih kaya, melainkan yang kaya sebenar itu ialah orang yang dapat keredaan dan dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita bahawa yang kata nabi-nabi, tak kira nabi manalah, Nabi Ayub ke, nabi mana-mana pun, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa mau satu, depa mau keredaan Allah Subhanahu wa taala, depa mau barakah daripada Allah dapat kat depa. Hak lain depa tak pandang. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashya. Faqala lil ghulam, ata'dhanu li أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام, والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia kata Nabi SAW satu hari ketika Nabi duduk dalam satu majlis, ramai orang berada, diberi kepada Nabi satu minuman. Nabi duduk dalam satu majlis, sahabat-sahabat duk ada balik kiri, balik kanan, duk ada di depan ramai-ramai ni, siapa tapi bagi ayam dekat Nabi. Fasyariba minhu, Nabi pun ambil ayam tu, bismillah, minum. Wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashyam. Kata Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ni, dia kata balik kanan Nabi ada satu budak. Satu budak laki-laki, satu ghulam. Belah kiri Nabi ada asyam, ada syekh-syekh, ada orang tua-tua. Waktu Nabi tengah duduk depan orang semua ni, satu orang buat main ayam dekat Nabi, Nabi pun ambil ayam yang orang ni bagi, bismillahirrahmanirrahim, minum. Selepas Nabi minum tu, balik kanan ni ada satu budak muda, balik kiri ada orang tua-tua. Lepas Nabi minum tu, faqala lil ghulam, Nabi beralih ke budak hak duduk balik kanan dia ni. Nabi kata, ata'zanu li an u'tiya haula. Nabi kata, boleh tak? Nabi tanya budak ni, satu budak, Nabi tanya dia, boleh tak boleh ayak hak baqi, ayak segelas Nabi dah minum tinggal sikit ni, ayak hak lebih ni, boleh tak boleh aku bagi dekat orang tua-tua, ada balik kiri aku ni? Nabi tanya budak ni, pasal apa? Pasal dalam Islam dia suruh kita kanan dulu. Sah dalam semayang pun, sah yang paling utama sah nombor 1. Dalam sah nombor 1 tu pula yang paling utama orang yang betul belakang imam. Lepas tu kanan. Jadi Nabi SAW dia pegang benda ni. Bila Nabi ni orang bagi ayam ke dia, dia minum tak lebih tu. Kerana kebiasaan Nabi SAW, kebiasaan Nabi, lebihan minum, lebihan makan dia, sahabat ni berebut Nabi. Pasal apa? Pasal sepakat ulama seluruhnya tanpa kecuali, sepakat ulama seluruhnya mengatakan Nabi SAW ni, diri dia, anggota badan dia, cakap dia, bahkan apa juga benda yang berkaitan dengan Nabi, lebihan makanan dia ke, air minum dia yang lebih ke, pakaian dia ke, apa pun juga yang ada kaitan dengan Nabi, ada keberkatan pada dia. Sepakat seluruh ulama tanpa kecuali. Maka menjadi kebiasaan Nabi, bila dia minum tak habis dan sebagainya, berebut di kalangan para sahabat. Dan benda ni tuan-tuan kena ingat, hanya berlaku pada Nabi SAW, tidak berlaku kepada lain daripada Nabi. Ini Nabi Ustaz Santuri minum yang lebih bila berebut, dia tak ada apa-apa. Benda ni khusus untuk Nabi SAW. Pasal apa? Pasal sisa air minum Nabi itu, sepakat seluruh ulama mengatakan ada berkah dia. Jadi dalam hadis ni cerita, bila Nabi SAW minum, ada balance ayam tu. Nabi ni minta izin ke budak yang duduk balik kanan ni. Nabi kata, boleh tak boleh aku nak bagi ayam yang lebih ni kepada orang tua-tua yang duduk balik kiri ni? Kerana di situ dia ada clash. Clash yang pertama apa dia? Keutamaan kanan. Tetapi dalam senarai keutamaan juga orang tua-tua. Kalau antara kiri dengan kanan, lebih utama kanan. Antara muda dengan tua, lebih utama tua. Maknanya dari segi kanan dapat kat budak ni, dari segi umur dapat kat balik kiri ni. Nabi SAW tanya dulu budak ada balik kanan ni. Nabi kata, ni ayak balance, ayak baki, ayak lebih aku minum ni, aku nak bagi dekat orang tua-tua ni. Nabi tanya dia, boleh tak boleh? Nabi tanya dia, pasal dia berhak dia duduk balik kanan. Faqala al-ghulam, jawab budak ni, dia kata apa? Wallahi ya Rasulullah, dia kata, la uthiru bi nasibi minka ahada. Budak ni kata apa dekat Nabi? Dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku tak akan, dia kata, mengaku kalah. Aku nak ambil lebihan minuman ini, kerana itu berkah daripada kamu. Budak ni tak bagi tahan.
Bila Nabi minta izin dekat dia nak bagi dekat orang tua tu, budak ni kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, dalam bab ni aku tak mau surrender, aku nak ayah tu. Pasal apa? Pasal sayang mereka kepada Nabi SAW. Masing-masing berlomba-lomba nak ambil berkah daripada Nabi SAW. Kata hadis tu, fatallahu Rasulullah SAW fi yadih. Maka Nabi pun letak di atas tangan budak ni perhati kat dia. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya apa tuan-tuan? Sahabat-sahabat dulu depa tak lepas. Peluang yang depa ada dengan Nabi, depa tak lepas. Maknanya kita hari ini Nabi tak ada dah depan kita. Jangan lepas peluang dalam nak mengambil mutiara daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata dia, anna imra'atan ja'at ila Nabi SAW bi burdatin mansujah. Faqalat nasajtuha biyadi la aksuwakaha. Fa'akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Fakharaja ilaina wa innaha izaru. Faqala fulan aksiniha ma ahsanaha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Fajalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Thumma raja'a فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت. لبثها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما sa'altuhu litakuna kafani. Qala Sahal fakana kafana. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tentang bila dengar kata Al-Bukhari, bila dengar kata Muslim, bila dengar kata muttafaqun alaih, tersadut fikir banyak. Ini hadis sahih. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad. Dia kata satu hari tengah kami duduk dalam satu majlis, mai satu perempuan jumpa Nabi. Dia bawa satu kain selendang yang ditenun. Satu hari Nabi duduk dalam majlis, mai satu imra'ah, mai satu perempuan, dia bawa burdah. Burdah ni biasanya kain selendang. Yang kain selendang itu mansujah, kain selendang tenunan tangan. Perempuan ni dia buat kain ni, dia tenun siap, dia pergi hadiah dekat Nabi. Dia sayang dekat Nabi ni. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia ada satu kemahiran, dia ada satu kepandaian, dia pandai tenun kain, dia tenun satu kain, dia pergi hadiah dekat Nabi. Faqalat, maka kata perempuan ni dekat Nabi, dia kata, nasajtuha biyadi la aksuwaka. Dia kata, ya Rasulullah, kain ini saya tenun dengan tangan saya sendiri. Saya nak tuan pakai kain ini. Sayang dekat Nabi. Sahabat-sahabat ni tak torah tuan-tuan. Sayang dekat Nabi ni tak torah. Hak ada barang nak bagi dekat Nabi, hak anak-anak nak bagi dekat Nabi, hak ada duit nak bagi ke Nabi, hak ada korma nak pergi hadiah dekat Nabi. Segala-gala mereka sanggup buat kerana Allah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kain ni saya tenun tangan saya sendiri. Saya nak hadiah dekat Tuan, saya minta Tuan pakai kain ini. Fa'akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi terima pemberian itu. Dalam hadis ni kata, sedangkan Nabi sebenarnya sangat berhajat kepada kain itu. Tuan-tuan, Nabi tak banyak baju, tak banyak kain. Nabi ni, yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia tak banyak baju, tak banyak kain, tak banyak harta benda, tak banyak, tak ada banyak benda kat dia. Yang ada banyak dekat dia keberkatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Lain tak ada.
Bila orang main nak bagi, Nabi memang berhajat kepada benda tu. Nabi terima. Faqaraja ilaina wa innaha izar. Kata Sahal bin Sa'ad, esok aja tengok Nabi keluar main masjid, Nabi pakai kain yang perempuan ni bagi. Esok aja Nabi main masjid, Nabi pakai. Nabi tak buat selendang, tapi Nabi buat kain yang dia pakai. Dia buat izar. Dia buat kain yang dia pakai di pinggang. Bila Nabi sampai aja di masjid, faqala fulan, ada satu laki-laki sudah kata dekat Nabi. Dia kata, "Aktiniha ma ahsanaha." Dia pergi tegur Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, cantiknya kain yang tuan pakai. Bagi kat saya boleh tak?" Ada pula tak jenis minta ni. Bila Nabi pakai kain tenunan tanah, Nabi keluar pakai kain tu, satu hamba Allah, satu sahabat Nabi ni sudah keluar di mulut dia macam tu. Ma ahsanaha. Oh, dia kata cantik sungguh kain yang tuan pakai ni. Boleh tak bagi kat saya? Yang kata Nabi SAW ni pula, bila keluar di mulut kawan tu benda tu, faqala Nabi SAW, na'am. Nabi kata tak ada masalah, boleh. Baru kemarin orang bagi kat dia, hari ni orang tegur kata elok, Nabi nak bagi pula ke kawan yang tegur ni. Fajalakan Nabi SAW fil majlis. Nabi lepas pada tu Nabi duduk dalam majlis, Nabi mengajar sahabat-sahabat semua sah lerah selesai, summa raja'a faqawaha. Habis selesai majlis ilmu Nabi, Nabi balik ke rumah dia. Bila sampai di rumah, Nabi londeh kain tu, Nabi lipat kain tu nak bagi ke orang nak minta. Summa arsala biha ilaih. Nabi panggil satu orang, tolong pergi hantar kain ni dekat si Polan yang minta tadi ni. Bagi kat dia, aku hadiah dekat dia. Faqala lahul qaum, ma ahsanta. Labithaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, summa sa'alta wa 'alimta annahu la yarudda sa'ilan. Satu kumpulan sahabat lagi pergi laki-laki yang minta kat Nabi. Bila mereka sampai depan dia, mereka kata, ma ahsanta. Mereka kata, banyak cantik hang ni. Ma ahsanta. Terjemahan Penang dia kata apa? Banyak cantik hang ni. Berapa punya cantik hang ni? Labisahan Nabi SAW. Kain tu Nabi pakai. Mereka kata, muhtajan ilaiha. Hang bukan tak tahu, Nabi berhajat pada kain tu. Summa sa'alta. Hang jamak pi minta daripada Nabi. Marah geng. Oh, dia kata hang ni banyak cantik hang. Nabi perlukan kain tu. Nabi suka pula dekat kain tu. Hang jamak pi minta kain yang Nabi suka ni. Wa 'alimta annahu la yarudda sa'ilan. Sedangkan hang bukan tak tahu, Nabi kita ni yang kata Nabi Muhammad ni, siapa minta dia mesti bagi. Dia tak reti nak tolak permintaan tu. Kalau dalam bahasa orang hari ni dia kata apa? Hang take advantage. Dia kata, hang tahu dah Nabi macam tu, hang tahu sifat Nabi macam tu, hang take advantage, hang ambil kesempatan atas Nabi. Faqala, jawab kawan nak minta kain ni. Dia jawab dekat kawan yang main marah dia. Dia kata, inni wallahi ma sa'altuhu li'albasaha. Dia kata, demi Allah, aku beritahu dekat hangpa, aku bukan minta kain tu untuk aku pakai. Dah, dia kata, innama sa'altuhu litakuna kafani. Tapi aku minta ni sebenar-benarnya supaya aku mati esok, kain ni aku nak guna buat kafan. Pasal apa tuan? Pasal apa juga yang menjadi pakaian Nabi SAW ada keberkatannya. Kita dah baca beberapa hadis dah, yang lebih pada ni pun kita dah baca dah, bagaimana Nabi SAW pernah bagi apa-apa barang dekat orang. Orang yang terima barang tu, duk pegang barang tu lah sampailah hari mati dia, dia minta barang yang Nabi bagi ke dia ni dikebumikan sama dengan dia. Pasal apa? Pasal benda ni sepakat ulama mengatakan apa juga benda yang menjadi hak milik Nabi, Allah sertakan keberkatan pada dia.
Maka dia jawab terang-terang dekat orang ni semua. Dia kata, innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku minta ni kerana esok kalau aku mati, aku nak kain tu buat kafan aku. Qala kata Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ni, fakana kafana. Dia kata sungguh, bila mati dia ni, kain itu menjadi kafan mati dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan kepada 3 hadis yang kita baca ni apa dia tuan-tuan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang cukup istimewa. Kita menolak dia daripada menjadi pimpinan kita. Kita menolak ajaran dia. Kita meletakkan diri kita dalam kumpulan orang yang rugi. Kita nak percaya, kita boleh percaya. Kita tak mau percaya, semua orang akan mati. Kita tengoklah akibat kita di sana kalau kita menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa kata-kata Nabi sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita memilih untuk membaca Bahrul Mazi jilid 5. Bahrul Mazi jilid 5. Dan jilid 5 ni adalah terkandung di dalam dia abwabus shaum ataupun bab puasa. Kerana bab puasa ni kita belum baca di mana-mana, jadi kita memilih untuk membaca bab puasa di Masjid Jelutong ni. Kita dengan umur yang ada dekat kita malam ni, dah berapa kali, dah berapa tahun dah kita tu puasa. Kita nak tahu betul-betul puasa dalam Islam ni macam mana. Dan di dalam bab puasa ni dia main macam-macam cerita. Yang pertama, dia main dekat kita cerita tentang kelebihan bulan puasa. Dia nak cerita tentang kelebihan Ramadan. Sebahagian yang kita akan baca ni tuan-tuan dah tahu dah ada dengar sangat dah. Cuma dengar tak detail. InsyaAllah kita akan detailkan. Dan ada sebahagian lagi yang tuan-tuan tak pernah dengar pun ada. InsyaAllah kita akan dengar. Dan itu adalah tambahan ilmu kepada kita semua. Di dalam bab puasa ni juga dia menceritakan kepada kita tentang teguh puasa pada hari Syak. Hari Syak, hari sebelum Ramadan. Hari yang orang tengok anak bulan, kemudian kata nampak ke kata tak nampak. Kalau kata nampak, tenang, esok puasa. Kalau kata tak nampak, maknanya lusa baru puasa. Esok itu adalah hari Syak. Hari Syak adalah hari yang dilarang puasa. Kita akan tengok hadis dia dan huraian tentang hari Syak ni apa dia. Dan kita akan tengok juga cerita tentang nak kira satu hari bulan Sya'ban ataupun satu hari bulan Ramadan itu macam mana. Dan kita juga akan tengok dalam Islam yang kata sebulan itu berapa hari. Adakah sebulan itu 29 hari ataupun 30 hari ataupun 31 hari. Dia ada huraian dia di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada cerita di dalam abwabus shaum, di dalam bab puasa ni ialah cerita tentang yang dikatakan raya satu hari bulan Syawal itu bagaimana. Penentuan raya itu macam mana. Kalau sebahagian orang mendakwa kata dia nampak anak bulan Syawal macam mana. Orang yang mendakwa nampak tu orang yang macam mana. Ini semua dia ada cerita dia dalam agama. Kan Pulau Pinang dulu pernah jadi sahabat kita teluk barang kata mereka, aduh tarik pukat dalam laut mereka nampak anak bulan. Nampak anak bulan sungguh ke? Nampak anak bulan kayak bumbung masjid ke? Kita tak tahu. Jadi dia ada perintian dia, dia ada detail dia. Orang yang nampak tu orang yang macam mana. Nabi ada bagi tahu. Kita akan tahu setelah kita baca bab-bab ni semua. Dia akan main kepada kita cerita tentang syok, tentang makan sahur. Yang kata makan syok, makan sahur ni macam mana. Yang kata waktu imsak tu ada tak ada dalam agama. Dan imsak ni dia main daripada mana. Kalau Nabi tak pernah sebut pasal imsak, hari ni ada waktu imsak. Apa asal usul tentang cerita pasal imsak ni. Kita akan tahu apabila kita membaca bab-bab yang kita akan baca ni, insya-Allah. Kemudian dia akan main dekat kita cerita tentang golongan yang diberikan keringanan, diberikan rukhsah dalam bahasa Arabnya, diberikan kepada mereka ni untuk tak puasa. Siapa golongan ini?
Golongan yang dibenarkan untuk tak puasa. Yang dibenarkan tak puasa dan disuruh ganti, siapa? Yang dibenarkan tak puasa disuruh bayar fidyah, siapa? Yang dibenarkan tak puasa, dia ada macam-macam perincian dia. Dan apa hukum kepada benda-benda ni semua? Dia ada cerita dia. Dalam bab puasa ni juga tuan-tuan, bukan sekadar nak cerita bulan Ramadan ni ada Rahman, ada, bukan setakat itu saja. Dia nak pergi sampai ke cerita apa? Yang kata puasa kepada mayat ni macam mana? Kita ada orang tua kita, ada mak kita, ada ayah kita, dia mati. Dia mati lebih kurang 25 hari bulan Ramadan misalnya. 25 hari bulan Ramadan tu dia tak puasa. Kita nak kategorikan dia ni dalam kumpulan mana? Kalau dia ni duduk dalam kategori tak puasa, yang kita kena ganti puasa dia, ada tak ada? Macam tu dalam agama. Dia akan bincangkan benda ni berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dia main cerita yang kata membatalkan puasa ni macam mana. Orang muntah, batal tak batal puasa. Yang sengaja bagi muntah, yang tak sengaja muntah, semua ni ada perbincangan dia di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nak cerita pula cerita orang yang puasa ni, kalau sekiranya dia gosok gigi, macam mana Nabi kata tentang orang macam ni. Nak cerita kata orang puasa, dia ambil celak pakai di mata dia, batal kata batal puasa dia. Banyak juga cerita yang berkaitan dengan puasa ni, cukup banyak. Kadang-kadang benda yang paling simple pun ada orang tanya. Mai bulan puasa ada orang telefon. Telefon kita tak angkat, dia lepas main SMS. Dia kata, "Ustaz, saya cabut gigi, batal tak puasa?" "Ustaz, saya tadi kena ambil injection satu jarum di tangan, batal tak puasa?" Benda-benda macam ni, benda yang very simple, very fundamental, benda-benda yang sangat basic, tapi ramai pun tak tahu. Dan ramai pun yang tahu sama-sama, dia tak tahu clear daripada hadis Nabi SAW nya macam mana. Dia nak cerita dalam bab ni, cerita tentang yang kata bulan Syaban ni, betulkah ada keistimewaan dia? Betulkah nisfu Syaban tu ada istimewa dia? Kalau betul ada ke tak ada hadis dia? Kalau ada hadis tu hadis sahih ke? Hadis hasan ke? Hadis dhaif ke? Kita akan tengok detail dia. Dia mai kepada kita cerita tentang puasa pada hari Jumaat, puasa pada hari Sabtu. Nabi SAW seumur hidup dia, puasa apa yang dia ada buat, dia akan mai kepada kita dengan hadis-hadis dia. Banyaklah kalau kita nak pergi gadget pasal ni saja, malam ni tak baca lagi kitab ni. Kita sembang gadget saja pada malam ni. Nak abang apa tuan-tuan? Puasa sahaja, cerita pasal puasa sahaja, tak tahu berapa tahun baru kita boleh habis jilid 5 ni. Satu jilid 5 cerita puasa sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok Bahrul Mazi jilid Al-Juz'ul Khamis, juzuk yang kelima. Macam biasa Syekh Idris Al-Marbawi dia akan start dengan satu potong hadis di mana Nabi bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Dia kata hadisun syarif. Maksud dia apa dia? Allah mencerahkan, menjernihkan, menceriakan ayat muka satu orang yang mendengar hadis aku. Nabi kata, yang kemudiannya menyebarkan hadis aku ni kepada orang ramai dan mengamalkan seperti mana yang dia dengar. Allah janji Allah akan menceriakan muka dia di hari akhirat itu. Syekh Idris Al-Marbawi, tuan-tuan buka kitab dia, start dia akan start dengan benda ni. Dia nak bagi tahu kata kita mengaji hadis ni tak rugi. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala janji, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Allah janji, siapa dengar hadis Nabi, kemudian dia hafal, dia sebar, kemudian dia amalkan hadis itu, Allah akan pastikan Allah bagi dekat dia wajah yang ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabus shaum. Dia kata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab puasa, maka inilah tempat bicara. Dia kata sekaliannya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manis Bahrul Mazi ini. Manis dia apa dia? Dia tak bercakap sebarangan. Dia bercakap, dia sandak hadis. Ini manis Bahrul Mazi ini.
Dia kata satu benda tu wajib, ni dia hadis tu ada. Dia kata satu benda ni sunnah, ni dia hadis tu ada. Dia kata satu benda ni makruh, ni dia hadis dia tu ada. Dia kata satu benda ni haram, ni dia hadis dia tu ada. Kita tak goncang, kita tak jadi kelang kabut, kita tak jadi terabah-rabah. Terang-terang tu ada depan mata kita, nas daripada Nabi SAW. Baik, dia kata maka sebelum masuk ke dalam bicara yang menerangkan bab-babnya, lebih dahulu dia nak menerangkan makna puasa. Dia kata masalah puasa apa maknanya dari segi lugah, dari segi bahasa dan dari segi syarak, dari segi agama. Ketahuilah saudaraku, puasa dari segi bahasa ialah menahan diri daripada makan ataupun daripada bercakap ataupun daripada lainnya. Dari segi bahasa Arab, bila kata inni sha'im, aku puasa, maksudnya kita tahan segala-gala. Kita tak makan, kita tak cakap, kita tak minum, kita tak buat benda tak elok. Tahan tu maknanya orang tu puasa. Dan maknanya dari segi syarak ialah menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada tidur dengan perempuan, daripada waktu fajar sampailah waktu masuk matahari, berserta dengan niat. Dia kata puasa mesti dengan niat. Niat ini penting. Tuan-tuan, niat ni cukup penting. Sebahagian ulama dia kata apa? Dia kata niat. Bila bercakap tentang niat, niat boleh menjadikan satu benda kecil menjadi besar. Dan niat boleh menjadikan satu benda besar jadi kecil. Contoh apa? Orang yang pergi perang sabilillah, pergi perang jihad fi sabilillah, kalau niat dia nak tunjuk berani, perang sabilillah ni benda besar, tapi kerana dia niat nak tunjuk berani, dia tak dapat pahala. Benda yang besar sudah jadi kecil, sudah jadi tak ada apa. Sebaliknya, niat ni boleh jadikan benda kecil dia jadi besar. Contohnya apa? Dia niat, dia bagi RM1 ni, niat dia apa? Untuk nak memajukan Islam. Islam maju, di antara sebabnya atas saham RM1 yang dia bagi. Niat dia derma tu kerana nak memajukan Islam, niat itu memberikan dia pahala. Puasa pun sama, dia berserta dengan niat. Kita niat puasa. Kalau orang tu tak niat pada sebelah malamnya untuk puasa Ramadan, puasa dia tak sah. Sepakat ulama berdasarkan hadis, kita akan baca tajuk tu akan datang. Sepakat ulama, siapa-siapa yang terlupa niat pada waktu malam, esoknya Ramadan dia tak boleh puasa. Dia tak boleh makan, tak boleh minum, tapi puasa dia tak sah. Niat ni hanya boleh pada siang hari sekiranya puasa itu puasa sunat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang insya-Allah panjang umur kita akan baca. Baik. Dia kata demikianlah maksud puasa dari segi bahasa dan dari segi syarak. Adapun hukumnya, maka itu wajib puasa atas tiap-tiap yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang taklif. Orang yang otak waras, cerdik, cukup umur, Islam, ini semua orang mukallaf. Laki-laki dan perempuan, dan dialah salah satu daripada rukun Islam yang 5. Dia kata. Baik, masalah puasa dan awal difardukan Allah tu bila difardukan puasa ni adalah seperti barang yang masyhur nasnya di dalam kitab-kitab. Awal-awal difardukan Allah puasa itu ke atas orang Islam ialah pada bulan Sya'ban, tahun yang kedua daripada hijrah. Nabi dah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun pertama Nabi duduk di Madinah, belum mai lagi perintah puasa Ramadan. Tahun yang kedua Nabi duduk di Madinah, baru mai perintah suruh puasa bulan Ramadan. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' telah meriwayatkan Abu Daud dengan isnadnya daripada Abdurrahman bin Abi Layla daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Kata dia telah diubah-ubah puasa itu 3 kali. Maka menyebut dia akan hadis. Katanya yang pertama dan adalah Nabi SAW puasa dia 3 hari pada tiap-tiap bulan. Sebelum mai perintah puasa Ramadan, amalan Nabi sejak duduk di Mekah, Nabi dalam sebulan Nabi akan ambil 3 hari puasa. Nabi ambil berapa? 13, 14, 15 hari bulan untuk puasa tengah bulan. Itu amalan Nabi SAW. Dan Nabi puasa pada hari Ashura.
puasa 10 Muharram. Sebelum mai puasa Ramadan ni, puasa 10 Muharram Nabi tak tinggal. Dan juga 3 hari dalam sebulan Nabi ambilkan sebagai hari-hari yang Nabi pilih untuk puasa. Kemudian turun firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, al-ayat. Maksud dia, telah diperlukan Allah atas sekalian kamu puasa sebagaimana diperlukan atas orang yang dahulu daripada kamu. Maka jadilah siapa mau puasa, puasalah ia. Dah turun ayat tu pun masih ada lagi orang yang rasa nak puasa-puasa, ada yang tak mau puasa, tak puasa. Dan siapa yang tidak puasa, maka memberi makan dia pada tiap-tiap hari yang dia tak puasa itu akan seorang miskin. Itu peringkat yang pertama. Dengan ayat tu puasa, itu satu kumpulan. Satu kumpulan lagi, puasa tak kat mana larat. Tak larat, dia gantikan hari tak puasa tu dengan dia bagi makan orang miskin. Nescaya itu memadai bagi dia. Maka ini satu. Dia kata yang keduanya, turun pula satu ayat lagi daripada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya bermula Ramadan, yang dalam Ramadan itu diturunkan Quran. Yang Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Dan beberapa tanda yang nyata daripada petunjuk kepada jalan yang sebenar. Dan yang membezakan antara hak dan yang batal. Maka siapa nampak daripada kamu akan anak bulan, maka hendaklah ia puasa akan dia. Dan siapa ada ia sakit ataupun dalam musafir, dalam pelayaran, maka puasalah beberapa hari yang lain. Turun ayat yang kedua. Turun ayat yang kedua, Allah kata bulan Ramadan itu bulan di mana orang Islam kena puasa. Kalau sekiranya nampak anak bulan, boleh start puasa. Dan bagi orang-orang yang sakit, dia boleh ganti bila dia sihat itu ni. Demikian juga bagi orang yang musafir. Dia boleh buka puasa, tapi dia kena ganti selepas dia selesai musafir itu. Maka kemudian daripada itu, tetaplah hukum puasa atas orang yang nampak anak bulan. Dan tetaplah hukum qada puasa atas orang yang musafir. Dan tetap memberi makan bagi orang yang tua yang tiada kuasa untuk berpuasa. Itu baik masalah. Dia kata puasa itu, apakah hikmah disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata ulama, hikmah suruh puasa itu ialah nak melemahkan nafsu dengan jalan nak menentangkan dia daripada apa-apa yang diinginnya dan apa yang disukainya. Hikmah puasa ni apa tuan? Lama dah kita duk ikut hati kita, duk ikut nafsu kita. Sebulan kita disuruh kontrol nafsu. Benda yang sebelum ni boleh, dalam bulan puasa tak boleh. Sebelum ni kita bangkit pagi, kita boleh futur, boleh breakfast, boleh makan pagi. Bulan Ramadan bangkit pagi tak boleh makan pagi. Dalam bulan-bulan yang sebelum Ramadan, kita boleh bersembang, telajak lebih sikit, apa semua, melawak lebih-lebih, apa semua boleh. Dalam bulan Ramadan, cakap-cakap lara tak boleh. Dalam bulan lain daripada bulan Ramadan, kita boleh bersama dengan isteri kita siang malam waktu bila pun boleh. Dalam bulan Ramadan tak boleh, sehinggalah saat lagi jatuh matahari, lepas time buka puasa baru boleh. Maknanya dalam bulan Ramadan sebulan tu, dia menjadi satu madrasah, dia menjadi satu institusi pengajian yang ada disiplin, ada peraturan di dalam dia, dan kita kena patuh peraturan itu. Maka hikmah puasa ni apa dia? Dia nak tengok kita boleh tak boleh ikut peraturan. Tentu ingat senang lah nak ikut peraturan. Ingat senang tak? Kalau senang lampu merah traffic light orang tak jalan. Pasti susah tu yang duduk jalan. Dia sampai tu lampu kuning, memang dia tak dan, dia redah juga bagi dah. Pasal apa? Pasal susah nak ikut peraturan. Minta bagi jam minta bagi jam selit potong bok kiri, ini meneru. Bukan sebiji doang, meneru. Kita ni konon-kononnya nak ikut undang-undang lah, konon-kononnya. Tapi bila tengok ada potong ni orang perempuan, yang ni tak boleh.
Hak duk potong ni perempuan Islam pakai kelumbung pun potong kok kiri. Perempuan maknya hak ikat jambui pun potong kok kiri. Kita ni pun aku ni jantan gadak ke aku ni, kan? Boh dia potong. Boh dia potong. Pasal apa tuan-tuan? Susah nak ikut peraturan. Susah. Banyak benda, kalau kita nak contohkan, banyak benda yang ada peraturan yang manusia sukar nak ikut peraturan. Pasal apa? Pasal manusia, Allah bagi dekat dia akal, Allah bagi dekat dia nafsu. Maka kadang-kadang dia boleh ikut akal dia, kadang-kadang nafsu dia kontrol dia. Maka kadang-kadang itulah dia melanggar peraturan-peraturan yang ada. Bukan peraturan dunia sahaja, bahkan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala pun dia redah juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Banyak cerita. Saya kadang-kadang tak larang dengan SMS. Duk main ni tak larang. Jadi siapa hantar SMS saya tak jawab dengan marah. Tak larang. Telefon angkat ni memang lagi susah lah. Kalau angkat kena getah, dia tak boleh nak letak. Dia kata, Ustaz, satu yang nak tanya, satu yang. Kita jawab hadis satu, Ustaz, satu lagi. Kita jawab hadis satu lagi, Ustaz, ni mak saya pula nak tanya. Kita tak buat kerja apa, duk jawab telefon. Jadi kadang-kadang kita rasa masa tu tak betul-betul cukup untuk jawab, tak angkat terus. Kalau betul-betul kita lapang, memang bersedia untuk jawab soalan, tak apa angkat. Jadi kena tahap benda ni. Bukan saya seorang lah, saya ingat semua ustaz pun banyak jadi macam tu. Bukan tak mau angkat, tapi sebab kita banyak komitmen, banyak kerja kita nak kena buat, yang kalau kita layan yang ni, kita tak boleh buat kerja kita. Betul-betul kita lapang, kita jawab. Soalan SMS ni duk main tadi pun, hak duk tanya ustaz ada kat mana ni pun satu, boleh dah lewat tak sampai lagi, yang tu pun satu. Kita nak duk angkat, buka baca SMS lagi, rempuh pungkong kawan depan tu, kita tak main terus ni. Dengan jam jambatan ni tuan-tuan sedia maklum, kan? Dua rembar pula dengan YDP Majlis Agama pula sedia rita dia pergi. Dia orang cakap telefon buka tingkap, tanya nak pergi mana, kita pun tanya dia nak pergi mana. Dia kata dia betul pergi, saya kata saya jeluduk. Ni cerita ni. SMS tu masuk ni duk tanya tentang kadang-kadang soalan yang nakal-nakal pun ada. Kan tanya, dia kata ustaz nak tanya tentang orang perempuan bersalin pantang 40 hari, dia tanya. Pantang 40 hari ini syarak ke adat ke? Nakal luar. Nakal. Kan? Pantang 40 hari ini syarak ke adat ke? Dia kata. Bukanlah saya tak sabar. Dia kata saja nak tanya. Tak sabar tu. Kan? Soal syarak ke, soal adat ke, soal apa ke, orang perempuan dia perlu satu tempoh masa untuk lega daripada kelukaan dia. Bagi satu tempoh yang cukup untuk dia pulih sepenuhnya. Jangan duk kira ni saya kata darah nifas dia kering. Kalau 5 hari darah dia kering, kita dah nak buat pasal dah, jangan lagu tu. Yang tu dia panggil 5 kurus 3 rangkai. Jadi betul, soalan tu tanya dia nak tahu syarak adat itu betul. Kita boleh jawab yang betul punya macam mana, tapi pertimbangan kemanusiaan juga kena ada. Quran kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Quran kata tanya orang yang pakar kalau kamu tak tahu. So dalam pakar, dalam soal ni ustaz boleh jawab hukum saja, tapi ada lagi satu pihak yang pakar dalam soal ni, doktor boleh bagi pandangan dia, second opinion doktor. Dia kata apa? Dia kata you kena bagi satu tempoh masa untuk isteri you betul-betul recover daripada kelukaan bersalin ni. Pendapat itu Islam yang pirah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tu banyak soalan-soalan yang tanya ni banyak. Jadi dia kata benda-benda macam bulan puasa ni, dia kata kita nak latih diri kita nak kontrol. Hak mana Tuhan suruh kita nak buat, dia kata. Hak mana yang Tuhan kata jangan dalam tempoh waktu siang ni, kita kena jaga, jangan buat. Sama ada pada makan, minum dan lainnya daripada sekalian keinginan. Maka dengan puasa itu lemahlah nafsu dan bersih hati daripada kekerohannya. Puasa ni nafsu kita dia turun dan hati kita bersih daripada keroh. Dia kata hati kita keroh, tuan-tuan. Hati kita keroh. Kalau hati kita bersih jernih, kita tak buat langsung benda salah.
Bila kita duk buat juga benda salah, duk curi-curi buat ni, maksudnya hati kita keroh, tak cukup bersih. Maka puasa dia boleh membantu membersihkan lagi hati kita yang keroh ni. Dan bersedialah ia bagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang yang bertakwa, di antara training yang wajib untuk nak jadi orang yang bertakwa ni, banyak puasa. Training yang wajib, bukan sebulan Ramadan saja, seminggu ambil kurang-kurang sehari. Tak boleh Isnin ambil Khamis, sekurang-kurangnya ambil sehari. Tak ada pun sebulan ambil 3 hari. Kalau tak boleh nak ambil seminggu 2 hari, Isnin Khamis, tak boleh nak ambil seminggu sekali, Isnin atau Khamis, ambil sebulan ambil 3 hari. Tak boleh juga ambillah sehari sebulan, Isnin, mana-mana Isnin ataupun mana-mana Khamis. Dalam sebulan ambil juga sehari. Pasal apa? Pasal itu syarat nak jadi orang yang bertakwa. Syarat dia kena mujahadah macam tu. Maka dengan puasa itu, lemahlah nafsu, bersihlah hati daripada keroh, dan bersedia untuk jadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dia, la'allakum tattaqun. Maksudnya mudah-mudahan sekalian kamu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada hikmahnya ialah melatih seseorang yang puasa itu sabar dan kuat iradah. Puasa juga melatih kita sabar. Bila kita tahu kita puasa, kita kontrol banyak benda yang kalau kita tak puasa kita mati. Tadi ni lepas pada tol jambatan sikit tu ada satu kereta budak muda, kereta sport ni. Dia main potong kita ni, dia selit kot celah antara kita dengan satu lori kontena tadi. Dia selit, makan kontena. Selamatlah kita nak pergi mengajar ni jelusan. Cara dia selit masuk tu, kita tahu lah, kena ni kereta ni, kena. Dia selit, orang dah kata cilok tu makan pumpang kereta. Kata, turun bertengkang datang tu, driver tu pun turun tengok janggut elok, nampak maghrib dia pun nampak nak jadi masalah. Budak muda ni pun turun, tunjuk bila utara, selatan, timur, barat pun memang nak jadi masalah. Pasal apa tuan-tuan? Tak sabar. Kalau semua orang ada sabar, insya-Allah jadi elok. Bila ada orang tak sabar, dia menjadi punca susah kepada orang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata menyempurnakan janji dan mempunyai belas kasihan ni. Puasa ni dia melatih kita ni apa? Tunai janji. Kita janji dengan Allah, aku jadi orang Islam, aku nak buat apa yang Islam suruh. Kita tunai janji. Dan melatih kita ni menjadi orang yang ada belas kasihan. Kita reti bila puasa lapang dia macam mana. Bila kita tengok orang miskin susah tak makan, kita tahu orang lapang ni susah dia macam mana. Tuan-tuan, kadang pening tuan-tuan. Ini macam baru ni hadis Seberang Jaya. Keluar front page surah Abang. Suami isteri kerja hospital ke apa-apa. Suami duk kerja mana ke. Terpaksa ambil kerja bagi shift macam tu. Isteri kerja belas siang, dia kerja daripada petang sampai ke malam. Pasal apa? Allah nak uji dia tuan-tuan. Allah nak uji dia, anak dapat 2 orang, 2 orang, 2. Kembang, lepas tu 2 pula bermasalah. Seorang tu dengan lumpuh, dengan apa pun tak boleh bergerak. Seorang dia jadi kepala dia jadi besar. Daripada beranak sampai hari ni dah berapa tahun dah. Surah Abah hari Ahad baru lepas ni keluar lagi sekali cerita ni, keluar lagi sekali. Nak cerita kata ada dah pihak yang tampil di membantu nak beli kursi roda harga 3,000 aja, tak dapat. Dia minta dekat pusat urus zakat kata hang kad pengenalan Kedah kami Pulau Pinang tak boleh tolong. Lepas tu pergi dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kebajikan susah nak sebut. Tapi dia tak boleh tolong tu, jadi susah nak sebut. Jabatan Kebajikan Masyarakat ni pula apa? Tengok-tengok, dia kata ni suami pun kerja, isteri pun kerja. Dua-dua ni kerja, tak layak mendapat bantuan. Walhal, dia ada pertimbangan lain yang nak kena timbang. Dia nak tanggung kos rawatan anak 2 orang ni, habis gaji 2 orang tu. Atas betul nampak kata 2 ada gaji, tapi dari segi realiti sebenarnya duit tu main tangan dia sat aja, dia pergi belanja buat nak ubat anak dia. Kenapa peraturan tak boleh menimbang benda-benda macam ni?
Kenapa kita punya garis panduan, general order kita, arahan tugas kita ni tak ada hati perut? Bukan nak marah siapa-siapa lah. Tolonglah. Kita baca surah Abah pun reti, nak timbang. Janganlah pihak yang berkenaan tak tahu timbang. Tuan-tuan, dia Islam ni senang aja. Nabi kata macam ni. Nabi kata, "Dhah yadaka ala sadrik. Faman ahbabtahu li nafsik, fa ahibbahu li ghairik." Nabi punya kaedah simple aja. Nabi kata, ambil tangan hang buah atas dada. Dhah yadaka ala sadrik. Tangan ambil buah atas dada. Nabi kata, "Fama ahbabtahu li nafsik." Apa yang hang suka orang buat dekat hang, fa ahibbahu li ghairik. Sukalah buat kat orang. Maksud dia apa? Kan kita tanya diri kita. Sukakah kita kalau sekiranya orang fitnah kita? Kita tak suka. Kita jangan fitnah orang. Sukakah kita kalau kita miskin, susah, tak ada siapa berasa nak tolong kita? Kita tak suka. Kalau macam tu kita tengok orang miskin susah, kita tolong dia. Tak boleh bagi 1,000, bagi 100. Tak boleh bagi 100, bagi 10 ringgit. Tak boleh bagi 10 ringgit, bagi 1 ringgit. Bagi yang menunjuk kata kita ni ada simpati ke dia. Kalau kita duduk tempat dia, kamu tanya macam tu. Kalau aku ni duduk tempat dia, macam mana? Orang siapa pun tak berasa nak tolong aku. Macam mana kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita ni. Ini cerita dia. Islam dia main dengan benda-benda macam ni. Puasa ni apa dia? Dia ada hikmah dia. Dia nak ajak kita rasa macam mana orang susah rasa. Begitu. Kerana orang yang ada merasa sakit lapar pada setengah waktu, akan ingatlah dia kepada orang yang kena lapar. Satu orang yang pernah miskin susah, satu hari kalau Allah bagi dia senang, dia tak boleh lupa orang susah. Saya baca cerita Said Mokhtar Al-Bukhari. Dia orang susah. Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, Yayasan Al-Bukhari. Dia bukan beranak-beranak mai atas mai. Dia bukan, dia orang susah. Saya baca dia punya cerita dia. Dia duduk di rumah dengan mak dia, ayah dah tak ada, kecil-kecil lagi, duduk dengan mak dia, dia miskin, dia susah. Tapi kemiskinan dan kesusahan ni, dia kata tak menghalang dia daripada nak ingat nak tolong orang. Ni dia punya cerita ni. Dia sampai lah ni, duduk naik perdana. Dia tuan-tuan tak sah kata Mercedes, kalau dia nak beli helikopter, nak main masjid semayang jemaat main helikopter pun boleh, tak masalah. Main tu panggil kawan nak tidur ajang, budak-budak pergi terjun di kutub utara tu, ajang dia terjun dekat main lagu dekat dengan masjid, Zuf kita turun main dengan bungkus-bungkus parachute, tinggal situ masuk semayang. Habis tadi panggil limousine, dia boleh buat tuan-tuan. Orang ada duit, dia nak heran apa benda-benda macam tu. Dia tak mau pakai. Dia kata dia pakai perdana, cukup ada dah. Hujan tak kena, panas tak kena. Orang nak pitang tu, dia nak pitang tu, orang sampai dia sampai. Dia kata dia macam tu punya, simple punya pemikiran. Dia kata dia ingat lagi, dia kata hari pertama dia dapat gaji bila dia kerja. Berapa ratus ringgit dia dapat. Dia balik gaji tu dengan seronok. Dia kata balik ke mak dia 1,000 tunggal ni. Balik ke mak dia, dia kata mak, ini dia hasil kerja saya, gaji pertama saya. Mak dia kata apa kat dia? Mak dia kata jangan makan duit ni. Mak dia kata pergi beli gasolin untuk masjid surau nak pakai. Zaman tu tak ada elektrik lagi. Dia kata duit ni pergi beli gasolin, pergi bagi dekat masjid surau. Dia kata kesian mereka duk pasang lampu minyak gas apa ni, pergi bagi ni, bagi terang, pergi mudah orang nak semayang, nak ibadat, nak mengaji, nak apa. Dia kata duit gaji pertama dia buat lagu tu. Sampai hari ni dia tak lupa. Dia kata sampai hari ni dia kata dia tak lupa benda tu. Orang macam ni tuan-tuan, kalau dia jadi kaya pun alhamdulillah. Dia tak kenal kita pun tak apa. Kita syukur pada Allah, orang macam ni boleh jadi kaya. Pasal apa? Pasal dia melalui kesusahan, maka dia reti tentang kesusahan. Orang yang tak reti susah ni, Islam bawa main benda-benda macam ni.
puasa, supaya setidak-tidaknya dia yang lahir-lahir senang lenang, kaya raya mewah ni, setidak-tidaknya dalam bulan Ramadan ni dia ada satu training susah. Setidak-tidaknya begitu. Maka datanglah belas, dia kata kesian, lalu ditolongnya akan dia dengan seboleh-bolehnya. Itu hikmah puasa. Tuan-tuan. Baik. Bab dia kata ma jaa fi fadli syahri Ramadan. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan bulan Ramadan, bulan puasa. Ketahuilah saudaraku bahawasanya kelebihan bulan Ramadan itu sangat banyak. Nak cerita pasal kelebihan bulan Ramadan ni cukup banyak. Dia kata, maka tidaklah mengumpul akan hadis yang menunjukkan atas kelebihan Ramadan itu oleh Imam At-Tirmizi. Ni kitab Bahrul Mazi ni kitab Imam At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Semua hadis riwayat At-Tirmizi. Ada orang baca At-Turmuzi, ada orang baca At-Tirmizi. Semua ni hadis riwayat At-Tirmizi. Dia kata Imam At-Tirmizi tak mampulah nak menghimpun terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan bulan puasa ni. Takat mana yang dia himpun, takat itulah kita baca. Dia kata. Maka setengah ulama ada mengumpulkan dia sebagai tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Ada dalam Ihya pun ada. Adapun At-Tirmizi telah didatangkan di dalam kitab sahihnya 2 hadis tentang kelebihan bulan Ramadan. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada awal malam daripada bulan Ramadan, maka disengkela akan syaitan yang buah daripada jin. Itu hadis. Nabi kata apa? Nabi kata masuk aja malam pertama Ramadan. Maksudnya esok nak mula puasa, esok 1 Ramadan, malam ni sudah panggil malam Ramadan. Masuk aja waktu maghrib malam hak esok nak puasa ni, masuk aja malam tu Allah akan bangkai hadis, Allah akan ikat, Allah akan tambah segala syaitan dan jin. Itu hadis Nabi, dia kata. Baik, masalah dia kata syaitan dan jin kena sengkela, kena tambah dan sebabnya. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, adalah jin, syaitan itu disengkela, ditambah akan dia daripada awal Ramadan kerana nak menegah mereka daripada menyakiti orang-orang mukmin. Tuan-tuan dia. Cerita kata syaitan, jin kena tambat itu Nabi kata. Soal kena tambat betul macam mana tambat kambing tu ke, ataupun tambat tu membawa maksud simbolik ke, itu soal lain. Soalnya hadis kata syaitan dengan jin kena tambat. Yang pastinya ialah apa? Yang pastinya apabila tiba bulan Ramadan, syaitan dan jin ditambah, diikat daripada mengacau orang mukmin. Maksudnya apa? Orang yang beriman, yang selamat daripada jin dan syaitan. Agak kita buta, tak kena apa, dia memang syaitan dalam perut dia. Ni cerita syaitan dengan jin kena tambat ni apa dia? Allah jaga mereka ni tak bagi pi kacau orang mukmin. Itu maksudnya. Maka kerana tu orang mukmin bila mai bulan Ramadan khatam Quran 3 kali. Sedangkan bukan bulan Ramadan tak boleh buat. Dia tak boleh. Tonton tanya diri sendiri. Kita bila mai bulan puasa tuan-tuan, dia jadi lain kita ni. Dia jadi lain. Dengan tamak haloba nak baca Quran, dengan nak pergi jemaah di masjid, dengan malam bangkit qiyamul lail. Dan bulan puasa ni dia main macam tu punya semangat dia. Kita ni betul-betul motivated. Kita punya stamina untuk nak buat ibadat ni berada pada tahap yang cukup tinggi. Bulan Ramadan saja. Bila habis-habis Ramadan, berakhirlah segala-galanya. Dia punya kuat tu tak ada. Bukan tak buat, dia tak tahu dia jadi lugu mana tu. Dia jadi kuat tak ada, kuat. Dia ingat nak baca Quran ni, aku ni seminggu dah ni tak pegang Quran, tak baca apa ni, tengoklah kalau
Tengok esok lah lepas subuh. Kita selalu nanti duduk main esok betul lah. Tengok esok lah lepas subuh esok. Kok mana pun nak tengok ya, buang semuka ke apa kan. Dua azam ni. Esok lagu tu lah. Kan? Esok lagu esok lah. Esok lagu kemarin lah. Esok kuat tak ada. Pasal apa bila mai bulan puasa kita boleh buat? Pasal apa? Bila mai bulan puasa kita mai jemaah masjid subuh, lepas sembahyang subuh kita buka Quran baca juga, tak ada semuka, nak cantik lagi sampai satu ain, kita baca juga. Kita boleh buat tu dan tak lagi boleh pergi kerja dan boleh sampai di pejabat on time. Tapi bila habis bulan Ramadan dia tak boleh. Rupanya dalam hadis dia beritahu, dalam bulan Ramadan Allah tambah syaitan dengan jin ni, dia tak boleh kacau orang yang beriman. Orang beriman boleh buat benda-benda ni semua. Raya-raya Tuhan lepas buat ni. Lepas. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, tetapi adalah tenggelam ataupun tambat ataupun belenggu itu, dia kata hakiki ataupun majazi. Soal tambat tu tambat betul ke ataupun simbolik saja? Saya kata. Telah berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Diihtimalkan, diandaikan Allah Subhanahu wa taala tambat jin dan syaitan itu dengan rantai dan dengan belenggu, dengan sebenak-benak tambat. Lah ni kita andaikan, kata Allah tambat sungguh, syaitan dengan jin ni tambat sungguh. Bukannya dia ibarat ataupun simbolik semata-mata, supaya tidak mereka itu menyakiti orang-orang mukmin dan menakuti mereka itu. Kita boleh andaikan kata memang Tuhan tambat sungguh syaitan dan jin ni. Maka kerana mereka ni kena tambat, maka orang mukmin boleh melipat gandakan ibadah dia. Itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi memetik kata Al-Qadhi Iyad. Begitu. Dan diandaikan juga dia satu simbolik saja, bukan tambat betul. Tuhan just suruh Nabi bagi satu simbolik. Mulianya bulan Ramadan ini, atas kemuliaan itu seolah-olahnya Allah tambat. Seolah-olah Allah tambat syaitan dan jin ni. Bukannya ditambah sungguh-sungguh. Hanya Tuhan jadikan mereka itu lemah daripada menipu daya mukmin di dalam bulan Ramadan ini. Itu boleh diandaikan. Andaian yang kedua bukan tambat macam mana tambat kambing tu. Cuma mereka ni dilemahkan oleh Allah. Mereka tak boleh nak dikacau orang mukmin dalam bulan Ramadan. Sehingga jadilah terkurang tipu daya mereka itu dan kurang kedatangan penyakit daripada mereka itu. Sampai mereka ni tak boleh melemahkan kita. Bulan puasa kita kuat. Tuan-tuan, bulan puasa tuan-tuan tengoklah. Yang kata kuat, orang mukmin ni kuat macam mana? Khatam Quran tak ada sekali khatam. Alhamdulillah. Hak lagi cantik 2 kali, ada sampai 3 kali khatam. Orang ada duit sikit, Ramadan nak pergi umrah. Ramadan nak pergi umrah tuan-tuan. Ni Ramadan nak main ni. Umrah jatuh bulan tengah panas terik masa tu masa korma bebuh di Saudi. Panas terik. Lah ni pun tadi saya duk main nak cerita dengan sahabat-sahabat tadi, salah satu topik kami sembang ni pasal ni lah, pasal fenomena panas melampau. Ni lah ni. Tuan-tuan sedap ke tak sedap ni, belakang saya ni peluh duk meleleh ni, turun dia duk turun dulu tu. Panas melampau. Kan? TV duk keluar dalam macam-macam rencana. Tuan-tuan tahu fenomena duk jadilah ni. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa mentakdirkan satu fenomena baru duk jadilah ni. Fenomena apa? Kutub Utara sedang mengalami kecairan. Ais di Kutub Utara no duk cair. Esok polar bear lepas main kasih geluguk, tuan-tuan jangan pergi duduk. Dia tak boleh duduk di Kutub Utara tu sebab sejuk dia mau tu dah tak ada dah. Dia dengar abang kata kasih geluguk ada satu rumah ikon tak pernah tutup, dia pergi main. Pasal apa? Ni rencana televisyen. Saya petik hak main kasih geluguk tu saya tambah.
Televisyen beritahu, dia kata apa? Fenomena panas melampau lah ni, bukan kita di sini ni. Sampai kutub utara pun kena. Ketui ni, duk cayak lah ni. Kemudian pihak-pihak yang mengkaji tentang apa nama bumi, tentang apa alam, apa semua ni, mengandaikan. Jadi tak tahu. Mereka berdasarkan perkiraan dan ilmu dan apa yang ada dekat mereka mengandaikan. Dalam masa berapa tahun lagi, beberapa buah negara, khususnya pulau-pulau kecil, akan hilang daripada peta bumi. Pasal apa? Pasal bila di kutub utara tu cair, dia menambahkan isi padu air laut. Air laut akan naik. Mana-mana negeri yang rendah daripada aras laut, mana-mana pulau yang kecil akan ditenggelami air. Dia kata peta dunia akan berubah. Ini kajian, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh kata auta buat ni. Tuan-tuan tak boleh kata magayatek ni tiap lah patut kadang. Tuan-tuan tak boleh kata. Sebab mereka bercakap berdasarkan ilmu mereka. Dan satu benda kita orang Islam kena terima apa dia? Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan cause, dia jadikan efek. Dia jadikan sebab, dia jadikan musabab dia. Ini kaedah yang menjadi sunnatullah, yang menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Apa pun nak jadi, sana nak cayak ke, sini nak jadi ayam naik ke, dia apa pun, kita hamba Allah. Perintah Allah jangan kita langgar. Itu aja yang kita nak kena pegang. Baik. Dia kata maka jadilah mereka itu seolah-olah kena belenggu, kena ikat. Dan pula terikat mereka itu bukannya terikat dengan tiada dapat ke semua orang. Bahkan terikat syaitan dan jin itu pada setengah orang saja. Yakni setengah mukmin itu dapat juga ditipukan oleh syaitan dan jin, dan setengahnya tak dapat. Itu dia. Ada juga hak daripada dapat. Ada juga yang mereka tak dapat kerana orang ni lebih kuat daripada usaha yang mereka buat. Begitu. Baik. Dan setengah perkara dapat ditipu, setengah perkara tidak dapat ditipu. Maka andaian ini adalah berkuatkan dengan hadis lain yang menunjukkan tentang hal yang demikian itu. Dia kata. Maka sekaliannya itu membesarkan dan melebihkan bulan Ramadan. Itulah kelebihan bulan Ramadan. Nabi kata apa? Allah dambat syaitan dan jin. Apabila seseorang mukmin tahu benda yang demikian, maka janganlah lupa dan janganlah lalai daripada menyempurnakan ibadat di dalam bulan puasa. Kita dah tahu benda ni. Bila mai bulan puasa, jangan jadi macam puasa yang lepas-lepas. Ramai pun orang beritahu, kata ustaz, dia kata ambo, dia kata sebelum puasa ni duk dengar kuliah tu, dia mai semangat dalam hati ni. Satu memang azam dah, Quran ni aku kok mana pun nak khatam juga tahun ni. Dah umur dah umur 35, Quran tak khatam-khatam juga lagi bulan Ramadan. Tahun ni insya-Allah saya nak khatam juga sekali. Duk semangat tu, dia kata sekapai penumbuk ni punya semangat, dia kata. Kali ni punya puasa aku kira nak buat betul-betul. Kalau boleh yang kata Lailatul Qadar tu aku nak Tuhan bagi kat aku. Tu semangat tu sekeras batu. Bila mai bulan puasa, hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga okey lagi. Dia mai seminggu nampak macam tak apa okey. Dia mai masuk minggu kedua habis. Dia tak boleh nak sustain dia punya tu. Dia tak boleh. Dia pecah. Dia jadi macam tu. Ini manusia, tuan-tuan. Ini manusia. Pasal apa, tuan-tuan? Benda baik nak start buat susah. Kita stop, kita nak sambung susah. Siapa pun tahu benda ni. Contoh paling mudah, kita kata main mengaji. Kita main mengaji, kita komit diri kita dengan kuliah pengajian. Sibuk ni tak usah cakap lah, semua orang sibuk. Bukan tuan-tuan yang nak main dengar sibuk, saya pun sibuk, nak main mengajak ni pun sibuk. Tidak ada manusia yang betul-betul tak sibuk. Semua orang sibuk. Cuma atas orang tu aja. Dia nak penuhkan masa dia dengan kerja ataupun dia nak manage masa dia. Bagi dia ada peruntukan masa untuk agama. Atas kita lah. Kalau kita komit diri kita, aku kok mana pun aku blok dah malam ni. Sebulan aku ambil 4 kali aja. Tak usah tamak, tak usah haloba, tak usah apa. Sebulan ambil 4 kali aja. Seminggu 1 malam aja aku nak mengaji.
Seminggu 1 malam je. Takkan dalam 7 hari nak bagi 1 malam untuk agama, tak boleh. Oh, malu kita dengan Tuhan itu. Hari-hari celek mata Tuhan bagi kita hirup udara dia. Celek mata Tuhan bagi mata kita memandang segala-gala. Celek mata Allah bagi keberat dekat kita. Bangkit berjalan cepus-cepus kuat berkami. Celek mata semua Tuhan bagi dekat kita. Kita nak bagi balik dekat Tuhan atas rasa terima kasih kita. Nak bagi balik seminggu, nak ambil 1 malam. 1 malam tu pula kita pendekkan balik 1,5 jam nak mengaji. Tak bolehkah kita nak bagi dekat Tuhan benda ni? Yang benda ni Tuhan bagi balik ganjaran pahala dekat kita. Yang ni tuan-tuan, di mahsyar esok, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala esok, tak ada perkataan kita nak jawab depan Allah. Apa excuse kita nak bagi dekat Tuhan yang kita tak pergi mengaji agama ni? Siapa dalam masjid ni yang tak pernah dengar hadis Nabi? Yang Nabi kata, tuntut ilmu ni daripada Aceh Ndui sampai Liang Lahat. Siapa yang tak pernah dengar hadis ni? Semua orang pernah dengar. Tapi sejauh mana kita ambil hadis tu buat ingat dalam diri kita? Kita bukan kata nak suruh mengaji setiap malam. Kita minta seminggu 1 malam aja. Untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita. Masalah dia kata syurga terbuka dan neraka terkunci dalam bulan puasa. Ini pula tadi cerita syaitan dengan jin kena tambah. Ni pula dia kata apa? Syurga Tuhan buka pintu, neraka Tuhan kunci rapat. Maka di sini telah datang di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi tadi, yang mengatakan syurga terbuka daripada awal bulan Ramadan sehinggalah akhir Ramadan. Begitu juga neraka ditutup akan dia daripada awal bulan Ramadan sehinggalah akhirnya. Semua ni disebabkan oleh mulianya bulan Ramadan dan kerana Allah membesarkan bulan Ramadan itu. Kata At-Tirmizi dalam hadis tadi, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan dikunci akan segala pintu neraka, maka tiada dibuka daripadanya satu pintu pun. Dikunci, bukan cakap ditutup, dikunci neraka ni sebulan bulan Ramadan itu. Dan kata Nabi, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan dibuka segala pintu syurga, maka tiada dikunci satu pun pintu syurga sepanjang Ramadan itu. Maka adakah terbuka syurga dan tertutup neraka itu sebenar? Menurut sebagaimana kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, diandaikan dia sebenar ataupun dia hanyalah simbolik, yakni manakala adalah bulan puasa itu timbul banyaklah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hambanya jalan taat yang tiada berlaku di dalam bulan lain. Itu dia. Yang kata Allah buka pintu syurga tu maksud dia apa? Allah buka hati orang-orang Islam ni. Allah buka hati kita ni dalam bulan puasa ni. Duk ingat nak buat baik Tuan-tuan tahu kan bulan puasa dulu Kuala Lumpur je kena masalah ni. Dah ni sampai ke Penang ni. Bulan puasa, kalau kita ada syarikat, kita ada company yang duk buat untung, bulan puasa kita nak bagi makan anak-anak yatim, anak-anak miskin. Tuan-tuan tahu, nak dapatkan anak yatim, anak miskin untuk majlis buka puasa tak boleh dapat. Nak habaknya apa? Nak habaknya punya ramai orang Islam yang kaya-kaya ni bulan puasa nak jamu orang miskin ni. Habis bulan puasa dia pun tak jamu. Pasal apa? Pasal bulan puasa Allah buka pintu syurga. Pasal apa? Pasal bulan puasa Allah buka hati orang Islam untuk nak buat benda ni. Tuan-tuan, kalau di Kuala Lumpur ni, rumah anak-anak yatim ni, rumah orang miskin ni, rumah orang tua-tua ni, kalau kita nak jemput mereka, kita nak bawa mereka mai ke majlis kita, majlis buka puasa ni, mereka tak terus-terus kata okey, mereka tak kata. Mereka kata kami bagi jawapan balik dalam masa seminggu boleh tak? Wih, kita dengar. Pasal apa nak tunggu seminggu? Kita kata. Dan tak apalah, ada masalah mungkin nanti seminggu kami bagi tahu. Rupa-rupanya dia nak tunggu tawaran mai tu dulu. Lepas tu dia nak tengok hak mana panggil makan di Park Royal, hak mana nak panggil makan di Sheraton, hak mana nak panggil makan, dia tengok hak mana nak panggil makan di masjid.
Dia tengok. Lepas tu dia telefon, Assalamualaikum. Ni dah dia kata ni tak boleh lah hari tu. Rupanya syaratan dia nak. Lawan tuan-tuan, lawan. Selalunya hak masjid kewat lah. Mesti menang syaratan. Nampak? Orang kaya-kaya. Pasal apa? Rupanya bila mai bulan puasa, Allah dia buka benda ni. Majlis buka puasa ni sampai nak kena booking orang miskin ni. Kena booking mereka. Kita kena masuk pula dalam quotation apa dia panggil. Kita kena masuk pula dalam tu. Kita akan sediakan pengangkutan bas persiaran berhawa dingin. Tapi mai ke masjid untuk buka puasa. Dia kata tak apa, hak syaratan sana pun bas persiaran hawa dingin juga. Dia kata. Tapi sana syaratan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya hak Nabi kata ni, dia ada kaitan dari situ. Allah buka. Kalau di Saudi, di Mekah, Madinah, bulan puasa tuan-tuan, saya cakap lah. Buka puasa ni berapa ribu orang tu ada di Masjidil Haram tu, berapa ribu orang tu ada di Masjid Nabawi tu. Buka puasa ni orang kaya Saudi ni pengebut ni tak tahu nak abang. Mereka dua lah, satu bulan Ramadan, satu lagi musim haji. Musim haji ni kalau zaman dulu, kalau tuan-tuan pergi haji tahun 90-an, awal 20, awal tahun 2000 dulu ni, tahun ujung tahun 90-an dulu ni, dia setakat bagi ayak dia, ayak sabilillah. Nak cantik sikit lagi dia bagi roti, nak cantik sikit lagi dia bagi aiskrim. Lah ni tuan-tuan, yang ayak cara ayak, yang aiskrim cara aiskrim, yang payung pun bagi. Satu kontena, satu lori kontena berhenti tu nak bagi payung. Sabilillah, sabilillah, sabilillah payung ni. Pakat duk loncat nak tangkap payung ni, kain ihram jatuh selungup di bawah nak tangkap payung. Pemandangan ni tuan-tuan boleh tengok masa musim haji. Dia jadi, hak kita kata ni dia jadi. Satu sahabat pula bagi tahu, dia kata, Ustaz, dia kata jangan kata air mineral, jangan kata aiskrim, jangan kata roti, jangan kata payung Ustaz. Dajjal. Ayam tonggek panggang tu pun ambil free. Pasal apa? Ada satu syekh kaya dah mai dekat kawan jual ayam ni. Hari ni berapa ekor hang punya bajet? Dia kata berapa? 500 ekor. Bayar terus duit 500 ekor. Tak mana orang mai bagi begitu aja. Berebut nak buat kebaikan ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah buka pintu syurga dalam bulan Ramadan. Maka ramailah orang yang terbuka hati untuk nak buat kebaikan dalam bulan Ramadan ni. Semayang tarawih tu saya cakap lah. Macam banyak-banyak orang tu cakap dah lah. Seminggu pertama tu sallu alaihi nu bunyi nu dekat sekolah belakang. Kan? Sallu alaihi. Ni. Ada kata apa orang kata bunyi betul wala juga belakang. Pasal apa tuan-tuan? Bulan puasa. Bulan puasa. Dia punya semangat tu, alhamdulillah. Pasal apa? Allah buka pintu syurga. Maksudnya Allah buka hati-hati manusia untuk nak berlomba-lomba buat baik. Yang ni dia beritahu. Maka seperti mengerjakan puasa, berjaga berbuat ibadah pada waktu malam bulan puasa. Bangkit esok tu kira dia dah. Bangkit esok tu kira dia dah. Sama ada tahajud dulu makan esok, ataupun dia makan esok dulu tengok time ada lagi dia buat tahajud, ataupun dia tahajud dulu dia makan esok, lepas dia makan esok dia baca Quran, lepas tu pergi masjid sembahyang. Ini bulan puasa tuan-tuan. Allah buka pintu-pintu syurga sampai terbuka hati orang untuk nak buat ibadah ni dan berbuat beberapa macam kebajikan dalam bulan puasa dan menjauhkan daripada segala macam kejahatan. Maka itulah menjadikan sebab masuk syurga dan seolah-olahnya itulah pintu-pintunya. Masalah dia kata seruan yang tiada kedengaran bagi anak Adam di dalam bulan puasa. Wallahu a'lam. Kita tunggu. Lepas ni dia main pula, dia kata ceritanya apa? Di bulan puasa ni ada satu suara menyeru kepada kita. Satu suara duk menyeru kita dalam bulan puasa ni. Yang suara tu kita tak dengar. Tapi Nabi habaq kat kita. Apakah seruan yang dibunyikan di dalam bulan puasa? Tak apa tuan-tuan kita baca tajuk ni. Saya tak tahu nak pilih tajuk apa, tapi tajuk ni kita belum baca di mana-mana. Jadi saya takut nanti ada orang kata Allah bak puasa, kita dah dengar selalu dah. Jangan kata lagi tu. Sebab dalam banyak-banyak yang kita dah dengar ada benda yang kita belum dengar. Ada dalam banyak-banyak yang kita dengar, kita belum dengar huraian dia macam mana berdasarkan yang dihuraikan oleh
ulama-ulama seperti Imam Nawawi dan sebagainya. So, bila kita dengar, kita nampak benda ni. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap-silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.